Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, pada kali ini perkongsian kita adalah di bawah tajuk Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Menyuruh perkara ma'ruf iaitu perkara yang baik dan mencegah kemungkaran. Di dalam perkongsian kali ini ada 4 perkara asas yang kita dapat ketahui. Yang pertama berkaitan dengan pengertian ma'ruf dan munkar. Apa makna, apa definisi ma'ruf dan apa dia munkar. Yang kedua berkaitan dengan dalil kewajipan menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara munkar. Apa dalil dia? Dan yang ketiga, syarat-syarat dalam pelaksanaan kewajipan tersebut. Dan yang keempat, sifat-sifat yang perlu dijauhi ataupun kita buang daripada diri kita. Itulah 4 perkara yang akan dikongsikan melalui perkongsian kali ini, insya-Allah. Untuk perkongsian kali ini, saya bahagikan kepada 2 bahagian. Untuk bahagian yang pertama ini, di antara isi pentingnya ialah berkaitan dengan definisi ataupun ta'rif ma'ruf dan munkar. Ya, ta'riful ma'rufi wal munkar. Apa dia pengertian ma'ruf dan apa dia pengertian munkar. Menjawab persoalan itu dalam buku kamu, tengok, al-ma'ruf huwa ma'arrafa syar'u khairahu. Ma'ruf ialah sesuatu yang syarak memperkenalkan kebaikannya. Memperkenalkan akan kebaikannya. Itu dinamakan ma'ruf. Sekurang-kurangnya sampai di sini. Ya, nak sambung lagi, itu lebih baik. Wa talabahu ala sabilin nadbi wal wujub. Dan syarak menuntut ataupun menyuruh melakukan perkara tersebut secara nadbu ataupun secara wujub. Secara sunat ataupun secara wajib. Itulah yang dikatakan ma'ruf. Secara kesimpulannya, ma'ruf ini merangkumi semua perkara-perkara yang sunat dan semua perkara-perkara yang wajib. Apa dia pula al-munkar? Jawapan dia, al-munkaru huwa ma ankarahu syar'u. Sekurangnya sampai sini, ya. Iaitu sesuatu yang dicegah akan dia oleh syarak. Iaitu sesuatu yang tidak disuruh ataupun dilarang untuk melaksanakannya oleh syarak. Syarak tidak mengiktiraf perkara tersebut. Mudah saja, ma ankarahu asy-syar'u wa naha an fi'lihi ala sabilil karaha atau tahrim. Dan syarak melarang ataupun mencegah daripada melakukan perkara tersebut secara karaha ataupun secara tahrim, iaitu makruh ataupun haram. Oleh demikian, secara kesimpulan berdasarkan takrif ini, munkar ini adalah melibatkan perkara-perkara makruh dan juga perkara-perkara yang haram. Okey, dah selesai isi yang pertama. Isi yang kedua pula ialah apakah dalil yang menunjukkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah wajib. Ya? Dalil wujubihima, iaitu apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sumbernya ada 3, iaitu Al-Quran, sunnah ataupun hadis dan juga ijma'. Dalil yang melalui Al-Quran ialah berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jelas dinyatakan dalam ayat Quran ini,
bahawa hendaklah di kalangan kamu ada satu umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Di ayat ini jelas menunjukkan urusan ataupun kerja menyuruh kepada perkara ma'ruf dan melarang daripada perkara kemungkaran itu adalah wajib. Seterusnya, dalil wujubihima, iaitu al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, berdasarkan hadis. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Jadi hafal semua hadis ini. Kadang-kadang soalan, dia suruh datangkan dalil melalui hadis yang menunjukkan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Okey, seterusnya berdasarkan hadis ini juga ada isi penting yang perlu kita ambil perhatian, ialah berkaitan dengan maratibul inkar. Peringkat-peringkat pencegahan tu. Dia ada 3. Berdasarkan hadis ini, maratibul inkar annal maratibal inkari salasatun. Peringkat pencegahan itu ada 3. Yang paling baik, afdaluha at-taghyir biyadi. At-taghyiru biyadi, iaitu mengubah dengan tangan. Ada penafsiran mengatakan tangan ini ialah bermaksud kuasa, tindakan secara penguatkuasaan, undang-undang dan sebagainya. Itu nama dia at-taghyir biyad. Atau seterusnya wayaliha, berikutan dari seterusnya selepas mengubah dengan tangan, peringkat seterusnya ialah mengubah bil qaul, at-taghyir bil qauli. Mengubah dengan kata-kata. Kita sebut kepada dia dan sebagainya. Kita kata perbuatan kau ni tak baik, sila tinggalkan, ataupun kita larang dia, ataupun sebagai bentuk-bentuk yang menunjukkan kepada mengubah tu tadi, secara lisan dengan kata-kata. Dan yang paling minima ataupun yang paling kecil yang perlu kita buat ialah at-taghyir bil qalbi, iaitu mengubah secara hati. Kita apa maksud mengubah secara hati tadi? Ai al-inkaru bil qalbi, iaitu kita mencegah ataupun rasa tidak meredai ataupun tidak menyukai perkara tersebut di dalam hati kita. Al-inkar bil qalbi. Seterusnya, sumber yang menunjukkan wajibnya perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini ialah melalui ijma', kesepakatan, iaitu semua umat Islam pada permulaan Islam dan selepasnya, mereka selalu kanu yatawasawna bihi wa yukhibuna tarikahu. Umat Islam di zaman Rasulullah, zaman sahabat dan selepasnya, mereka sentiasa berwasiat, makna berpesan-pesan dengan perkara tersebut, iaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan juga mengeji sesiapa yang meninggalkan perkara tersebut, iaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Olehnya demikian, ini merupakan kesepakatan umat Islam sejak awal lagi bahawa perkara ini adalah perkara yang mesti ataupun wajib dilaksanakan. Itulah 3 sumber yang menunjukkan kewajiban menyuruh ataupun menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. 3 sumbernya, dan ketiga-tiga itu perlu dihafal dan diingat.
Seterusnya ialah isi yang ketiga dalam bahagian ini berkaitan dengan syarat. Apakah syarat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Syarat ini amat penting untuk peperiksaan dan juga untuk kehidupan harian kita, iaitu syurutul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ada 3 semua. Ada 3 syarat sebelum kita melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini. Ada 3 syarat yang perlu kita raikan. Yang pertama, ayyakunal qa'imu 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar 'aliman bima ya'muru wa yanha. Orang yang melakukan, bahawa adalah orang yang melakukan kerja al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini, mestilah ni syarat dia, aliman, mestilah seorang yang mengetahui dengan perkara yang dia suruh dan perkara yang ia larang. Itu syarat yang pertama, mesti orang yang mengetahui berkaitan dengan perkara yang disuruh dan perkara yang dilarang. Yang kedua, ayyamana alla yu'addiya inkaruhu ila munkari akbar minhu. Bahwasanya dia meyakini bahawa pencegahan dia tu tidak membawa kepada mungkar ataupun kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang ia cegah tadi. Mestilah dia yakin bahawa pencegahan yang dia lakukan itu tidak membawa ataupun mendorong seseorang itu melakukan kemungkaran yang lebih besar. Itu syarat yang kedua. Apa contoh dia? Di dalam buku kamu dia berikan contoh seperti orang yang mencegah daripada meminum arak. Kita cegah dia minum arak, tiba-tiba dia marah dan dia membunuh. Dia bunuh orang. Maka kalau kita rasa perkara itu akan berlaku begitu, maka ketika itu tidak wajib kita mencegah kemungkaran tersebut. Tetapi kalau kita yakin ataupun kita rasa bahawa pencegahan kita tu mampu menyekat daripada perkara mungkar tersebut, maka ketika itu wajib. Macam contoh ni, dia orang itu minum arak, tiba-tiba kalau kita cegah dia bunuh. Minum arak dengan membunuh tu lebih besar. Maka ketika itu lebih besar dosa dia. Ketika itu maka kita tidak perlu ataupun tidak wajib mencegah perbuatan dia. Seterusnya, ayyaghliba 'ala dhanni anna amrahu bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar mu'assir. Bahwasanya dia menyangka, pada sangkaan dia yang kuat, bahwasanya perbuatan menyuruh pada perkara yang baik dan melarang daripada perkara mungkar itu memberi kesan. Ini perkataan mu'assir ini penting. Perbuatan mencegah itu memberi kesan kepada cegahan yang dia lakukan tersebut. Itulah 3 syarat berkaitan dengan kerja ataupun urusan menyuruh pada perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang dilarang. Seterusnya, isi yang keempat ialah berkisar tentang hukum. Ada beberapa perkara yang disentuh dalam buku kamu berkisar tentang hukum. Hukumnya asas tu kita tahu dah, wajib menyuruh pada perkara al-ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tetapi ada isu-isu yang lain, contohnya kalau orang tanya apa hukum menyuruh kepada perkara yang sunat. Jawapan dia yandubu, al-amru bil mandub wan nahyu 'anil makruh. Hukum dia sunat, menyuruh kepada perkara yang sunat dan mencegah daripada perkara yang makruh. Hukum dia sunat. Perkara yang mandub, sunat, dan mencegah daripada perkara yang makruh. Itu hukum dia adalah sunat. Kemudian hukum dia
menjadi wajib dalam bentuk kewajipan yang kolektif, kifaian, dalam bentuk bukan ain, bukan berbentuk setiap perseorangan, tetapi secara sekumpulan, kifaian, makna secara kolektif kepada umat Islam. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil al-amru bil wajib. Al-amru bil wajib iaitu menyuruh kepada perkara-perkara yang wajib dan mencegah daripada perkara-perkara yang haram, hukumnya adalah wajib. Wajib kita suruh kepada perkara yang wajib dan mencegah daripada perkara yang haram. Dengan meraihkan syarat yang di atas itulah ya. Kemudian yang terakhir yang berkisah tentang hukum juga, wajib yajibul al-amru bil ma'ruf wan nahyu fawra wuqu'i mukhalafati wa bimunasabatihi. Ini nak cerita tentang bila kita perlu cegah tu. Jawapan dia, wajib menyuruh kepada perkara yang baik dan mencegah daripada perkara mungkar itu sejurus berlakunya. Makna fawra, segera, maknanya sejurus berlakunya penyelewengan tersebut dan juga bertepatan dengan peristiwa tersebut. Wa bimunasabatiha tu bertepatan dengan peristiwa tersebut, wajib kita melakukan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nampak saja terus. Itu nama dia fawra ruqu'il mukhalafah wa bimunasabatiha, ya. Itulah 4 isi penting dalam bahagian ini yang berkisah tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Insya-Allah dalam bahagian yang kedua kita akan sambung lagi isi-isi penting berkaitan tajuk ini. Pada bahagian yang kedua nanti, insya-Allah kita akan kongsikan sifat-sifat yang perlu kita jauhi ya daripada jiwa kita dan apakah dalilnya serta cara kita menghindari sifat-sifat tersebut. Begitu juga apakah hukum kita menghiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. InsyaAllah kita akan bertemu pada bahagian yang kedua. Untuk setakat itu, wallahu a'lam. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.